Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama saya Zurati Dalimi. Tajuk video saya pada kali ini sesuai bagi perniagaan yang jualannya agak lemah atau sedang meningkat. Jadi peniaga nak buat keputusan sama ada mahu terus menjual produknya atau keluar dari pasaran. Berapa lama sesuatu produk itu boleh kekal permintaannya di pasaran? Mungkin sehari, seminggu, sebulan, mungkin setahun, mungkin 10 tahun. Tiada siapa yang tahu. Susah nak dipastikan. Tak kiralah sama ada produk tersebut buatan Jepun, buatan USA, buatan Malaysia. Mungkin kita boleh buat kesimpulan bahawa produk buatan manusia ni memang tak mungkin akan kekal berada di pasaran. Nanti saya akan berikan cadangan-cadangan yang saya fikirkan sesuai untuk anda nilai dan mempertimbangkannya. Untuk anda membuat keputusan dengan baik, kita fahami dulu konsep kitaran hayat produk. Kitaran hayat produk menerangkan tentang model jualan dan keuntungan sepanjang hayat produk. Tujuannya sebagai alat bagi merancang strategi pemasaran produk di pasaran. Merujuk kepada graf garisan ini, terdapat 4 tahap kitaran hayat produk. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, pertumbuhan. Tahap yang ketiga, matang. Dan tahap yang keempat, penurunan atau merosot. Sebenarnya sebelum tahap pengenalan adalah tahap pembangunan produk baru. Anda boleh tonton video saya sebelum ini yang bertajuk Cara Membangunkan Produk Baru di Pasaran. Saya ada sediakan linknya pada description video ini. Pada tahap 1 iaitu tahap pengenalan, produk baru dijual di pasaran. Jualannya pula masih rendah dan perlahan. Keuntungan masih rendah atau masih rugi. Pada tahap kedua iaitu tahap pertumbuhan, jualan mula meningkat pantas. Keuntungan meningkat dengan cepat. Sebenarnya, peningkatan dari tahap 1 pengenalan ke tahap pertumbuhan bagi mengekalkan keuntungan dan kekal lama berada di pasaran bergantung kepada 3 faktor. Faktor yang mempercepatkan peningkatan dari tahap pengenalan ke tahap pertumbuhan, yang pertama, produk sesuai dengan keperluan pelanggan dan mendapat permintaan berterusan dari pengguna. Yang kedua, rumitnya pembuatannya, iaitu teknologi pembuatannya sukar untuk ditiru. Punca yang menyebabkan perlahannya peningkatan dari tahap pengenalan ke tahap pertumbuhan ialah apabila kehadiran produk pengganti yang kompetitif berserta kemajuan teknologi pembuatannya boleh menjadi ancaman kepada produk yang sedia ada. Kitaran hayat produk yang ketiga pula adalah tahap matang. Jualan sampai di kemuncak. Keuntungannya adalah tinggi. Selepas ini saya nak menyoal dan yang menjawab pun saya, supaya anda lebih mudah untuk memahaminya. Soalan yang pertama, berapa lama jualan produk boleh berada di tahap pengenalan? Jawapannya, kita rujuklah kepada laporan jualan produk dan untung rugi perniagaan bulanan atau tahunan. Kita boleh keluarkan produk dari pasaran jika jualan berterusan rendah dan berterusan rugi. Seterusnya, kita dah tak sanggup nak tanggung kerugian yang berpanjangan. Perkara yang kedua, kita boleh kekalkan produk di pasaran jika masih berterusan menerima pembelian dari pelanggan dan keuntungan jualan dapat kekal atau keuntungannya semakin meningkat. Untuk kekal di pasaran, laksanakan strategi pemasaran yang sesuai pada tahap pengenalan ini. Soalan yang kedua,
Apa strategi pemasaran yang sepatutnya pada tahap pengenalan ini? Yang pertama, menggalakkan penggunaan produk oleh pelanggan melalui pengiklanan. Kedua, promosi memberitahu dan meningkatkan kesedaran pengguna berkenaan produk. Dan yang ketiga, fokus kepada pengguna awal kerana pengedaran terhad dan saiz pasaran yang masih kecil. Soalan yang ketiga, berapa lama jualan produk boleh berada pada tahap pertumbuhan? Jawapannya, pertama, suatu kesilapan besar jika membawa produk keluar dari pasaran pada tahap ini. Kita kekalkan jualan produk kerana pada tahap ini jualan sedang meningkat pantas dan keuntungan sedang meningkat. Untuk kekal di pasaran pada tahap ini, laksanakan strategi pemasaran yang sesuai pada tahap pertumbuhan. Soalan yang keempat, apa strategi pemasaran yang sepatutnya pada tahap pertumbuhan? Yang pertama, promosi kesedaran jenama kerana jenama pesaing semakin bertambah. Yang kedua, memperhebat pengedaran produk dan kedai baru. Yang ketiga, penembusan ke dalam pasaran yang baru. Dan yang keempat, memperbaiki kualiti produk, ciri-ciri barunya dan gaya yang lebih menarik. Soalan yang kelima, berapa lama jualan produk boleh berada pada tahap matang? Suatu kesilapan besar jika menarik produk keluar dari pasaran kerana keuntungan masih ada. Kekalkan jualan produk tersebut pada tahap matang ini. Sebab-sebabnya, jualan kita berada di kemuncak. Keuntungannya juga tinggi. Lebih berhati-hati kerana banyak produk yang lemah dah mula keluar dari pasaran kerana kerugian berpanjangan. Untuk kekal di pasaran, laksanakan strategi pemasaran yang sesuai pada tahap matang ini. Soalan yang keenam, apa strategi pemasaran yang sepatutnya pada tahap matang? Pertama, mengubah suai produk, iaitu memperbaiki dan memperbaharui ciri-ciri produk seperti kualiti, menekankan perbezaan dan kelebihan produk anda, dan gaya atau desain yang lebih menarik. Yang kedua, mengubah suai campuran pemasaran, iaitu meningkatkan jualan dengan menukar unsur-unsur campuran pemasaran melalui turunkan harga jualan, melancarkan kempen melalui iklan tentang kelebihan produk anda berbanding produk pesaing. Tambah dan luaskan pasaran ke saluran yang baru. Seterusnya soalan yang ketujuh. Berapa lama jualan produk boleh berada pada tahap penurunan? Pertama, kekalkan jualan produk tersebut sekiranya keuntungan masih diperolehi walaupun jualan sudah merosot. Anda patut keluarkan produk dari pasaran apabila jualan berterusan rendah atau dah tak sanggup nak tanggung kerugian yang berpanjangan. Lebih berhati-hati, produk yang dah lemah, permintaan pelanggan jatuh, lebih banyak produk pesaing dah pun keluar dari pasaran. Puncanya, ada produk baru yang berteknologi baru. Contohnya, produk baru cakra padat VCD menggantikan pemain cartridge pita video. Perubahan cita rasa dan gelagat pengguna. Seterusnya, persaingan sangat sengit kerana saiz pasaran semakin mengecil. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Apa strategi pemasaran yang sepatutnya pada tahap penurunan? Strategi pemasaran untuk kekal di pasaran, iaitu kekal bertahan dalam share pasaran dengan apa yang ada. Kurangkan perbelanjaan pemasaran. Kurangkan harga jualan supaya kekal kompetitif sebagai sokongan dan hargai pelanggan setia. Penggabungan syarikat. Sekiranya strategi ini masih gagal, maka hentikanlah produk dan keluarlah dari pasaran. Apa strategi kalau produk nak dikeluarkan dari pasaran? Yang pertama, menjual apa-apa aset ataupun peralatan yang berkaitan dengan produk. Dan yang kedua, menjual produk tersebut kepada syarikat yang lain. Ada tak ciri-ciri produk yang tak akan berubah akibat perubahan cita rasa pengguna? Jawapannya, ya, ada.
produk-produk yang diwarisi turun-temurun mengikut tradisi masyarakat di sesebuah kawasan. Ciri-ciri produk ini tidak boleh diubah. Sebagai contoh, baju Melayu Teluk Belanga sebagai pakaian tradisional lelaki di negeri Johor. Yang kedua, nasi dagang beras perang, iaitu sebagai makanan tradisi di negeri Kelantan. Yang ketiga, lemang buluh sebagai makanan tradisi rakyat Malaysia. Kalau ciri-ciri yang asal diubah, ianya tidak lagi termasuk di dalam kumpulannya. Ada tak jenis produk yang akan kekal di pasaran? Jawapannya, produk-produk semula jadi ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta akan kekal, mungkin sehingga hari kiamat. Sebagai contoh, beras, sayur-sayuran, ikan, udang, daging lembu, ubi kayu, rempah ratus, buah-buahan dan sebagainya. Asalkan bersih, segar dan harga berpatutan, ramai pelanggan akan terus membelinya. Maka, tips perniagaan yang bagus, ceburilah perniagaan bidang pertanian atau nelayan. Kesimpulannya, pertama, jangka hayat dan bentuk keluk adalah tidak sama di antara produk-produk. Yang kedua, membuat keputusan yang strategik boleh mengubah keluk hayat produk. Ketiga, adalah sukar menetapkan dengan tepat titik kedudukan semasa produk pada keluk hayat produk. Dan yang terakhir, tempoh masa peringkat matang sukar dijangka dan ada kemungkinan akan bertahan lama. Sekiranya anda suka dengan kandungan video saya ini, sila tekan like dan subscribe channel YouTube saya sebagai tanda sokongan anda. Saya doakan anda selamat maju jaya di dalam perniagaan yang anda ceburi dan dikurniakan kesihatan yang baik. Semoga kita berjumpa lagi di dalam video saya yang seterusnya. Okey, bye-bye.